अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मस्जिद से जोड़ा। ये उम्मत अपने तमाम मसाइल में, छोटे हो या बड़े, इनफरादी हो या इज्तिमाई, अपने तमाम मसाइल के अंदर मस्जिद की तरफ मुतवज्जह होने वाली। कोई मसला आया सीधे मस्जिद की तरफ गए और वहाँ जाकर के अल्लाह के सामने अपने मसाइल रखे तो वहीं से अपने मसाइल को हल कराए। साहब चले जा रहे हैं, नमाज का वक्त नहीं है, बेवक्त है, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? मस्जिद जा रहा हूँ। इसलिए जो बच्चा बीमार हो गया है, इस अल्लाह ने बीमारी दी है, उसकी अल्लाह से शिफा लेने जा रहा है। बच्चे की बीमारी है तो मस्जिद की तरफ, भूख लगी है तो मस्जिद की तरफ, दीगर कोई छोटी बड़ी ज़रूरतें हैं तो मस्जिद की तरफ, अपने तमाम मसाइल के अंदर मस्जिद की तरफ तवज्जो किया है। अल्लाह के गैर की तरफ किसी भी मसले में अपने तवज्जो नहीं किया। कोई मसला हो, छोटा हो या बड़ा हो, नमक के ढेरे से लेकर के बड़े से बड़ा मसला हो, कभी खुदा के वास्ते अल्लाह के गैर की तरफ हाथ पर फैलाना। अल्लाह के गैर की तरफ अगर हाथ फैलाओगे तो ज़लील हो जाओगे, और अल्लाह की तरफ अगर हाथ फैलाओगे तो तुम्हारा हर मसला हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Tuan-tuan, bapak, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghubungkan umat ini dengan masjid. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah berusaha untuk hubungkan umat ini dengan masjid, dan baginda telah usaha atas mereka, mentarbiah mereka untuk belajar menyelesaikan semua masalah mereka dengan perantaraan datang ke masjid dan membentangkan masalah mereka, keperluan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira masalah tersebut masalah yang besar maupun masalah yang kecil, masalah infiradi, masalah ijtimai, sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in telah dilatih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka datang ke masjid dan bentangkan masalah mereka, keperluan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di masjid. Dan tidak ada sebarang masalah yang dibentangkan oleh mereka di hadapan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah mereka. Satu orang sahabat datang menuju ke masjid bukan waktu salat. Maka beliau ditanya, "Kenapa kamu datang kemari? Bukan waktu sembahyang, kamu datang ke masjid." Maka kata dia, "Anak saya sakit dan penyakit datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya datang untuk mohon penyembuhan, untuk memohon sembuh, penawar daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan penyakit kepada anak saya." Apa saja bentuk masalah yang dihadapi oleh sahabat radhiyallahu anhum, sama ada besar atau kecil, masalah infiradi, masalah ijtimai, mereka akan datang ke masjid. Maka dilatih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke masjid, bentangkan masalah mereka di hadapan Allah dan Allah selesaikan masalah mereka. Anak sakit, perut mereka lapar, apa sahaja masalah mereka, mereka datang ke masjid, bentang pada Allah, Allah selesaikan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam melatih para sahabat radhiyallahu anhum supaya kamu jangan menghulurkan tangan kamu kepada siapa-siapa pun selain daripada Allah. Kalaulah sebarang masalah datang pada kamu, sebarang keperluan datang pada kamu dan kamu hulurkan tangan kamu kehadapankan permintaan kamu di hadapan siapa-siapa selain daripada Allah, Allah akan hinakan kamu. Dan kalau kamu ingin penyelesaian pada masalah kamu, kamu ingin penyelesaian kepada keperluan kamu, kamu datanglah ke masjid, bentangkan masalah kamu pada Allah, Allah akan selesaikan masalah kamu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang mulia, telah berusaha untuk menghubungkan setiap individu umat ini dengan masjid. दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हर मसले में छोटा हो या बड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया। इस पूरी कायनात का असल सरमाया अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह का पाक नाम है, जिसने
अपनी हर ज़रूरत के वक्त में अल्लाह का मुबारक नाम लिया है, वो अपने मसले में पहुंचा है और पूरी तरह कामयाब हुआ है। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपनी किसी भी ज़रूरत के वक्त में हाथ उठाए हैं और हाथ फैलाए हैं तो सिर्फ अल्लाह की तरफ हाथ फैलाए हैं। एक मरतबा यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी, घर पे आकर के रसूल लाकर के पूछा कि आयशा कोई चीज़ खाने की है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल कोई चीज़ नहीं। नबूवत का घराना है, इस नबूवत के घराने के अंदर खाने की कोई चीज़ नहीं। इस आलम में जिंदगी गुजारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई चीज़ नहीं। सीधे मस्जिद तशरीफ ले गए, इधर उधर जाने के बजाय, किसी की तरफ हाथ फैलाने के बजाय सीधे मस्जिद तशरीफ लाए, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए कि अल्लाह तेरे होते हुए किसी गैर के सामने हाथ फैलाए जाए, ये तेरी भी गैरत के खिलाफ और मेरी भी गैरत के खिलाफ। हाथ अगर उठेंगे तो सिर्फ अल्लाह की तरफ उठेंगे, किसी की तरफ नहीं। मालूम हुआ कुछ भी नहीं है तो सीधे मस्जिद तशरीफ लाए और हाथ फैलाए कि अल्लाह भूख लग रही है। एक मरतबे, दो मरतबे, तीन मरतबे तशरीफ लाए और आकर के हर मरतबे कहा कि अल्लाह भूख लगी है। और हर मरतबे आकर के पूछा कि आयशा कुछ घर में है? कहा नहीं। तो मस्जिद तशरीफ ले गए। उसके बाद आखिर में जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल आप तशरीफ लाइए, अल्लाह ने बहुत कुछ भेज दिया है, कच्चा और पक्का सब। हज़रत उस्मान आए थे और वो कच्चा और पक्का खाना जो कुछ भी था वो लेकर आए और बैठे हुए रोते रहे कि क्या हमें भी गैर समझा गया है, हमको भी कहा गया होता तो खाने के ढेर लग जाते, हमारे नबी को भूखा न रहना पड़ता, रोते रहे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आयशा अगर तुम्हें नमक के ढेले की भी जरूरत पड़े, नमक के ढेले की भी जरूरत पड़े अगर तुम्हें, तो खुदा के लिए कभी भी अल्लाह के गैर के सामने हाथ मत फैलाना। हाथ अगर उठाना है तो अल्लाह की तरफ उठाना। अल्लाह के सामने उठने वाले हाथ की अल्लाह पाक हर लम्हा नजायत रखते हैं, रियायत रखते हैं और अल्लाह के गैर के सामने हाथ फैलाने वाले का कोई वाला नहीं। तो इस वजह से हाथ अगर उठे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ उठे, अल्लाह के गैर के सामने हाथ न उठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने को भी, उम्मत को भी, उम्मत के हर फर्द को भी, घर वालों को भी, घर वालों के अलावा को भी अगर हुक्म दिया है तो इस बात का हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारी कोई भी ज़रूरत हो, छोटी हो या बड़ी हो, सारी ज़रूरतें अब अल्लाह के सामने, जब भी ज़रूरत पड़े तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ। Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di alam ini tuan-tuan yang mulia, tidak ada sebarang kekuatan, tidak ada sebarang qudrat, tidak ada sesuatu perkara yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara kalau berlaku pun, kalau apa-apa pun nak dikaitkan dengan siapa-siapa pun, maka kita hanya akan dapat kaitkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang berlaku di muka bumi ini adalah berlaku daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa sahaja yang apa saja keadaan dia, bila-bila saja masa pun dia bentangkan segala keperluan dia, hajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan terus menerima hajat dia dan Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan seluruh keperluan dia dan seluruh hajat dia, tuan-tuan yang mulia. Begitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda ajar diri baginda buat diri untuk diri baginda sendiri, baginda ajar ahli keluarga baginda, dan baginda bagi tahu seluruh manusia, seluruh umat bahawa sebarang masalah kamu besar ataupun kecil, sekecil-kecil keperluan kamu pun,
sehingga sebesar-besar keperluan kamu pun, jika kamu ingin memohon, meminta daripada siapa-siapa, janganlah kamu minta daripada siapa-siapa, jangan kamu hulurkan tangan daripada siapa-siapa, bahkan kamu hulurkan tangan kamu hanya kepada Allah. Kerana siapa-siapa pun, mana-mana hamba pun, bila-bila masa pun, apa saja keperluannya pun, dihulurkan tangan yang memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan permintaan tersebut sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan masalah mereka. Sekali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapar. Baginda lapar, baginda balik ke rumah, tanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, ada tak makanan di rumah?" Rumah satu orang nabi, rumah yang di dalamnya ada kenabian, diturunkan kenabian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rumah baginda juga tuan-tuan yang mulia, ada rumah baginda juga berhadapan dengan kelaparan, dengan lapar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beritahu bahawa tiada apa-apa makanan untuk dimakan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ajar kepada umat ini, baginda terus datang ke masjid. Dan baginda terus mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, hulurkan tangan pada Allah, "Ya Allah, aku lapar ya Allah." Mohon apa pada Allah? Mohon ya Allah, aku lapar. Nak beritahu kepada umat ini, sebarang masalah kamu nak minta kepada siapa? Kamu minta hanya kepada Allah. Datang balik lagi ke rumah, 2-3 kali pergi dan balik ke rumah, pergi ke masjid semula, balik ke rumah. Tiap kali pergi balik ke rumah, bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, ada tak makanan di rumah?" Sayyidatina Aisyah menjawab, tiada makanan di rumah. Rumah satu orang Nabi, tiada makanan. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar umat ini, baginda sendiri pun buat, bahawa kalau nak minta sebarang hajat dan keperluan, minta hanya kepada Allah. Baginda terus pergi ke masjid, hulurkan tangan baginda pada Allah dan mohon daripada Allah bahawa baginda lapar. Selepas itu baginda datang ke rumah dan tanya Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kata, "Ya Rasulullah, makanan ada telah sampai. Makanan yang masak pun ada, makanan yang belum masak pun ada." Sayyidina Osman telah datang dan dia telah dapat tahu bahawa kita lapar di rumah dan dia telah menangis-nangis. Begitu tangisan dia beritahu bahawa Nabi, rumah baginda kelaparan. Kalaulah kami diberitahu bahawa rumah baginda lapar, tiada makanan, kami boleh bentangkan safrah sebesar-besarnya supaya makanan dapat disediakan. Sayyidina Osman radhiyallahu begitu menangis, begitu sekali menangis, balik ambil makanan dan bawa kepada rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan jawapan ini, Rasulullah beritahu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, kalaulah kamu nak minta sebarang hajat kamu, walaupun sekadar sedikit garam, kalaulah kamu ada sebarang hajat dan keperluan, jangan kamu minta pada siapa-siapa selain daripada Allah, bahkan kamu minta hanya daripada Allah." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun baginda buat, ahli keluarga baginda pun baginda ajar dan tarbiyah kepada umat ini bahawa sebarang hajat, keperluan kamu, masalah kamu besar ataupun kecil, infiradi atau ijtimai, kalau kamu nak minta daripada siapa-siapa, maka kamu minta hanya daripada Allah. दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हर मसले में अपनी जात के अलावा उम्मत के हर फर्द के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मुतवज्जे किया है कि अपनी तबाह ज़रूरियात में अगर तुम्हारे हाथ उठे तो सिर्फ अल्लाह की तरफ उठे, किसी की तरफ हाथ नहीं उठने चाहिए। जो आदमी अल्लाह के गैर के सामने हाथ फैलाता है ज़लील होता है। अल्लाह के सामने हाथ फैलाने वाला हर मौके पर कामयाब और कामरान होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक मरतबे कहत पड़ा था और वो कहत भी इतना सख्त था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों हाथों में थैले खाने से भरे हुए लिए उम्मत के हर फर्द के घर के ऊपर जाकर के उनसे पूछते थे कि घर पर तुम्हारे बच्चों से पूछते थे, छोटे-छोटे बच्चों से, घर पर खाना पका है कि नहीं पका है। बच्चे झूठ नहीं बोलते, अगर पका है तो बता दिया, नहीं पका है तो बता दिया। घर पे खाना पका है, क्या पका है। कभी कभी खाना घर से मंगवा करके पूछ लिया करते थे कि वाकई बच्चा सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो सच पूछते और मालूम करते कि खाना पका है कि नहीं पका है।
ایسا قحط پڑا تھا کہ گھر گھر میں فاقہ تھا۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین جو مصر کے تھے ان کو خط لکھا اور ان کو خط لکھ کر کے یہ کہا کہ یہ مدینے والے فاقے کے اندر مبتلا ہے اور تم اپنے گھر کے اوپر آرام سے کھانا کھا رہے ہو، تمہیں اس کا بھی لحاظ نہیں ہوا کہ مدینے والوں کا خیال کرتے اور ان کے گھر کے کچھ کھانے کے انتظام کرتے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ امیر المومنین ہم کو معلوم نہیں تھا کہ مدینے کا یہ حال ہے، اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا ہے تو عنقریب غلے کا اتنا بڑا لشکر بھیج رہا ہوں کہ جس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری مصر کے اندر ہوگا۔ چنانچہ غلے کا اتنا بڑا لشکر بھیجا، انہوں نے غلہ آیا، لشکر آیا، تقسیم ہوا، ہر گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان، غلے کا سامان، کپڑے رستے کا سامان، جو کچھ بھی تھا یہ ضرورت کی چیزیں وہ ساری کی ساری تقسیم کرائی حضرت امیر المومنین نے، اور تقسیم کرانے کے بعد پھر بھی ڈھونڈتے رہے کہ کوئی کسی کے گھر میں کوئی فاقہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، پوچھتے رہے۔ ایسے وقت میں جب آپ تقسیم کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقسیم کے باوجود سارے گھروں میں سب کچھ پہنچا، لیکن کبھی کبھی کمی بیشی کچھ نہ کچھ رہی جاتی ہے۔ ایک صحابی کے حصے میں بکری آئی، ان کے حصے میں جب بکری آئی تو انہوں نے بکری ذبح کی، اور ذبح کرنے کے بعد جب دیکھا کہ اس بکری کے اندر سے سوائے ہڈی، چمڑا، گوشت ذبح کرنے کے بعد ہڈی، چمڑا، گوشت کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں، تو جب اپنی بے بسی کا یہ حال دیکھا ان صحابی رسول نے تو چیخ نکل گئی، واہ محمدہ، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ بے بسی کہ ہم بکری ذبح کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے جو سوائے ہڈی، چمڑا، خون کی کوئی چیز نہیں نکل رہی۔ اگر آج آپ ہمارے درمیان میں ہوتے تو اے اللہ کے رسول ہماری بے بسی کا یہ عالم نہ ہو۔ رو پڑے، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بعد میں دیکھا، جاؤ عمر کے پاس جاؤ، اور جا کر کے عمر سے کہو کہ عمر تم کو کیا ہو گیا ہے، ہم نے تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھا تھا۔ آنکھ جب کھلی ان کی، آنکھ کھلنے کے بعد سیدھے امیر المومنین حضرت عمر کے پاس تشریف لائے، ننگے پیر بھاگے اور دروازے پہ آ کر کے کہا کہ عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو جواب دعا کرتے۔ حضرت عمر ننگے پیر بھاگے، کیسے قاصد کیسے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے تقسیم کیا تھا، بکری ہمارے حصے میں آئی تھی، ہم نے ذبح کیا تو سوائے ہڈی، چمڑا، گوشت کے کوئی چیز نہیں تھی، ہمارے منہ سے ہائے نکل گئی، واہ محمدہ،